Hari ini kita akan bincangkan usul ke-55. Usul ke-55 ni masih lagi sebenarnya berkenaan dengan Khadir. Sebab saya cuba lihat perbincangan tentang Khadir ini dari semua sudut secara lengkap. Dan ini adalah usul yang terakhir lah kira-kiranya berkenaan dengan Khadir. Secara khusus berkenaan dengan Khadir yang termasuk di bawah usul ke-55 ini ialah contoh pertama. Tetapi oleh kerana contoh pertama itu agak panjang dan saya pun baru ni kurang sihat sedikit, tak sempatlah saya buat bahagian tu. Sebab mungkin banyak komentar mengenainya, dan ia juga satu riwayat yang panjang. Cuma hari ini insya-Allah kita akan terus melompat kepada contoh kedua dan contoh ketiga bagi usul ke-55. Dan contoh pertama itu saya tangguh dahulu. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan bincangkan tentang contoh pertama. Dan contoh pertama itulah sebenarnya yang berkenaan dengan Khadirnya. Contoh lain itu bukan berkenaan dengan Khadir secara khusus, tapi ada kaitan dengannya. Baiklah, usul ke-55. Riwayat-riwayat yang menyebutkan sebab-sebab. Dan ia juga satu riwayat yang panjang. Cuma hari ini insya-Allah kita akan terus melompat kepada contoh kedua dan contoh ketiga bagi usul ke-55. Dan contoh pertama itu saya tangguh dahulu. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan bincangkan tentang contoh pertama. Dan contoh pertama itulah sebenarnya yang berkenaan dengan Khadirnya. Contoh lain itu bukan berkenaan dengan Khadir secara khusus, tapi ada kaitan dengannya. Baiklah, usul ke-55. Riwayat-riwayat yang menyebutkan sebab-sebab kenapa Khadir diberikan umur yang panjang dan beliau akan hidup sampai akhir zaman, hanya berpunca daripada riwayat-riwayat Israiliyat dan semuanya adalah maudhu'. Demikian juga dengan riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi Ilyas atau Nabi Al-Yasa atau Ilyasa dan Nabi Idris masih hidup hingga ke hari ini. Dan sebab-sebab kenapa mereka diberikan umur yang panjang. Semuanya maudhu'. Kecuali riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Kerana ia sahih, bahkan sampai ke peringkat mutawatir ma'nawi. Firman Allah di dalam Al-Quran juga membuktikan Nabi Isa alaihissalam masih hidup, tetapi bukan dalam kehidupan di bumi. Jadi ini usul ke-55. Mudah saja. Kalau kita bertemu dengan mana-mana riwayat yang menyebutkan Khadir ni umurnya panjang, sebut umur dia panjang. Sebab apa umur dia panjang? Ada beberapa versi riwayatnya. Itu kita akan bincang, akan datang tentang Khadir secara khusus. Jadi kena ingat, mudah saja, tolak saja. Di situ semuanya maudhu'. Begitu juga dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan nabi-nabi yang lain. Dikatakan juga berumur panjang seperti Khadir. Dan ada sebab-sebab tertentu kenapa mereka diberikan umur panjang luar biasa. Sama juga. Semuanya maudhu'. Kalau ada yang macam tu, tak kira lah yang mana, pemuda saja, tolak saja. Itu maudhu'. Palsu semuanya. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa tidak mati lagi. Dan dia didakwa telah dibunuh
oleh orang-orang Yahudi dan disalib. Tetapi sebenarnya yang dibunuh dan disalib mereka itu bukan Nabi Isa. Itu sebagaimana keterangan Al-Quran dikelirukan kepada mereka. Mereka ingat orang itu Nabi Isa. Sebenarnya tidak, orang lain yang dibunuh. Adapun Nabi Isa, ia diangkat. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itulah dalam Quran, nanti kita akan bincangkan akan datang. Jadi hadis pun bukan sekadar sahih, bahkan sampai ke peringkat mutawatir maknawi. Dan firman Allah pun ada juga yang membuktikan Nabi Isa masih hidup. Tetapi hidupnya bukan di dunia ini. Dalam kehidupan di alam yang lain. Dan pada suatu hari nanti, di akhir zaman, setakat ni belum lagi nyata apa yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sampai ke peringkat mutawatir itu. Nabi Isa akan turun ke bumi. Maknanya dia tidak di bumi. Dan pada ketika itulah baru dia meninggal dunia. Maknanya umurnya panjang. Tapi bukan dalam kehidupan di bumi. Adapun dalam kehidupan di bumi tak ada satu pun orang yang walaupun ada riwayat-riwayat menyebutkan panjang umurnya, tapi tidak ada satu. Antara contoh yang menarik bagi usul ke-55 ini ialah contoh pertama. Macam yang saya sebut tadi, contoh pertama ini saya ambil daripada Tarikh Dimashq oleh Ibnu Asakir. Jilid 17, muka surat 346. Panjang riwayat ini. Inilah yang saya sebutkan, saya tidak sempat buat. Jadi saya buat yang perbincangan tentang contoh kedua dan contoh ketiga terlebih dahulu. Yang ni kita tangguh dahulu. Macam-macam lah ceritanya. Apa sebab Khadir itu jadi panjang umur? Dikurniakan umur yang panjang. Ini kita akan bincangkan nanti. Ini panjang sangat. Jadi oleh kerana ada kaitan juga dengan Khadir yang diberikan umur yang panjang kerana sebab-sebab tertentu, ada juga dikatakan orang-orang lain, iaitu Nabi Idris dan juga Nabi Ilyas juga kononnya diberikan umur yang panjang. Padahal sebenarnya tidak. Duduk di sini. Hari ini kita akan baca contoh kedua dan ketiga untuk usul ke-55. Dan contoh kedua ini tidak secara khususnya berkenaan dengan Khadir. Tetapi didakwakan Nabi Ilyas dan juga Nabi Idris seperti Khadir. Umurnya panjang. Dikatakan sampai dia hidup sampai ke akhir zaman. Inilah ceritanya. Baik. Saya baca terlebih dahulu. Wa amma sababu hayati Ilyas alaihi salam. Fama ruwiya annahu kana qad bu'itha ila bani Israel fara'a minhum adhan shadidan wa innahum la yazdaduna illa tughyana فسأل ربه أن يريحه منهم فقيل له فيما يزعمون انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى موضع كذا وكذا فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهابه ini tak apalah, dia ada kesilapan sini. Wala tahabhu sepatutnya. Tak apa, begini yang saya copy begini ya. Kalau nak kira silap di sini. Tak apalah, ini hadis maudhu' pun. فخرج إلياس ومعه إلياسع حتى إذا كان بالموضع الذي أمر أقبل فرس من نار وقيل لونه كلون النار حتى وقف بين يديه فركب عليه فانطلق به الفرس فناداه اليسع يا إلياس فما تأمرني فقذف إليه بكسائه من الجو الأعلى
wa kana dhalika alamat istikhlafihi iyyah ala bani Israel. Wa kana dhalika akhir al-ahd bihi wa rafa'a Allahu Ilyas min baini azhurihim wa qata'a anhu ladhat al-mat'am wal mashrab wa kasahu ar-rish fa kana malakan ardiyan samawiyan. Bermaksud, adapun sebab umur Nabi Ilyas dipanjangkan, maka ia berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahawa sesungguhnya beliau diutuskan kepada Bani Israel dan banyaklah gangguan yang terpaksa dihadapinya daripada mereka. Semakin lama mereka semakin derhaka, maka beliau memohon kepada Tuhannya agar merehatkannya daripada gangguan mereka. Lalu dikatakan kepadanya, menurut dakwaan mereka, tunggulah hari sekian-sekian dan keluarlah ke tempat sekian-sekian pada hari itu. Terus naikilah apapun yakni kenderaan yang datang kepadamu. Jangan engkau gerun kepadanya. Maka keluarlah Ilyas, ia disertai Ilyasa. Apabila mereka sampai ke tempat yang diperintahkan, datanglah kuda dari api. Ada orang mengatakan, warnanya seperti warna api. Apabila ia berhenti di hadapan Ilyas, teruslah beliau menaikinya, dan teruslah kuda itu membawanya pergi. Ilyas lantas menyuruhnya dengan berkata, wahai Ilyas, apa yang hendak engkau perintahkan aku? Maka Ilyas mencampakkan selimutnya dari lapisan udara yang tertinggi. Ia menandakan Ilyasa lah yang menjadi penggantinya memimpin Bani Israel. Itulah peristiwa terakhir yang diketahui orang tentang Ilyas. Allah telah mengangkatnya di hadapan mereka. Semenjak itu tidak lagi beliau merasai kelazatan makanan dan minuman. Allah telah memakaikannya bulu seperti burung. Rish. Bulu seperti burung. Kerana itu beliau menjadi malaikat bumi yang berada di langit. Sebab apa umur dia panjang? Ini sebabnya setakat yang tersebut di dalam riwayat ini. Itu rujukannya, komentarnya, ialah kisah yang dikemukakan sebagai contoh kedua ini juga berpunca daripada riwayat Israiliyat. Tiada langsung sanadnya. Kalau kita perhatikan tadi, tak ada sanad. Apa yang diriwayatkan. Gitu, dengan sirah tamrid. Dengan sirah tamrid. Cuba kalau kita tengok sini. Ni. Fama ruwiya annahu kana. Adapun sebab Ilyas itu hidup, ini panjang umurnya, fama ruwiya. Ini dipanggil riwayat secara dengan sirah tamrid. Riwayat dengan sirah tamrid ini mengisyaratkan kepada kelemahannya. Itu pada dasarnya. Bahkan cerita ini bukan sekadar lemah biasa begitu saja, tidak. Bahkan ia termasuk dalam riwayat yang palsu sebenarnya. Dia tak ada sanad. Itu saja. Fama ruwiya. Apa yang diriwayatkan. Kalau kita cari di mana-mana pun tak akan bertemu sanad dia yang ni, cerita ni. Tetapi ia tersebut di dalam kitab ni. Ada satu kitab Al-Majalis Al-Wa'ziyah. Syarah As-Safiri. Hadis-hadis Bukhari lah, tapi dia macam-macam dalam itu. Ada, walaupun dikatakan itu syarah bagi hadis-hadis Bukhari, tetapi cerita-cerita yang dibawa tu tak ada kena mengena langsung dengan hadis-hadis yang Bukhari yang begitu tinggi kedudukannya. Ini ada dalam kitab ni. Berpunca daripada riwayat Israiliyat. Kerana kisah-kisah ni kalau kita kaji-kaji, selidiki, kita jejaki, kita akan mendapat kesimpulan bahawa ia sebenarnya berpunca daripada Israel, Bani Israel. Dipanggil
cerita-cerita yang berpunca daripada Bani Israel itu sama ada tidak ada di dalam kitab-kitab suci mereka atau tidak ada, tetapi berlegar dan tersebar dengan meluas di kalangan mereka. Lalu kemudiannya dibawakan ke dalam masyarakat Islam. Riwayat-riwayat seperti itu dipanggil riwayat Israiliyah. Sanadnya tak ada langsung. Jadi bila tak ada sanad ini, tak boleh kita nak kata sahih lah. Tak boleh nak kata sahih. Bahkan berdasarkan Sirat Tamrid yang saya sebut tadi, ia termasuk dalam hadis yang dhaif pada dasarnya. Bila dikemukakan secara bina majhul begitu, yang ini dipanggil Sirat Tamrid, itulah isyarat pertamanya. Jika dilihat kepada kandungannya, maka lebih daripada itulah keadaannya. Kerana itu ia sama sekali tidak boleh dijadikan sandaran dan pegangan. Tidak boleh kita nak buat pegangan, apalagi nak diceritakan sebagai akidah. Tak boleh nak dipegang sebagai akidah, sama sekali tak boleh. Hadis yang seperti ini. Dua, banyak sekali tanda-tanda kepalsuan pada riwayat di atas. Jadi oleh kerana kita ni menekankan sudut dirayah hadis, kita menilai hadis menggunakan neraca dirayah dan logik, maka untuk menentukan sama ada ia palsu atau tidak, atau ia hanya sekadar lemah biasa atau lebih daripada itu, mestilah ada petunjuk-petunjuknya. Antaranya ialah ia menunjukkan Nabi Ilyas alaihi salam, seorang yang tidak sabar. Seolah-olah beliau melarikan diri dari perjuangan dan tanggungjawab dakwah kepada kaumnya. Itu yang kita nampak. Sehingga dia minta dengan Tuhan, tak tahan. Minta dengan Tuhan, biar Tuhan rehatkan dia. Itu dia minta dengan Tuhan. Jadi ini kita tak boleh terima yang seumpama ini. Seorang Nabi yang ditugaskan tiba-tiba melarikan diri, tiba-tiba meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya tanpa diperintahkan oleh Allah. Tetapi dengan permintaannya itu tak boleh. Itu telah mengaibkan seorang Nabi lagi Rasul. Baru kita boleh terima kalau ada di dalam sumber-sumber yang sahih, seperti dalam Quran ataupun hadis. Contohnya Nabi Yunus alaihissalam, itu kita boleh terima. Sebab apa? Dalam Al-Quran pun ada sebut, dalam hadis-hadis yang sahih pun ada sebut. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang berlaku kepada Nabi Yunus. Apabila dia melarikan diri, bawa diri kerana tak tahan dengan umat dia, padahal Allah SWT belum lagi memerintahkan dia supaya meninggalkan kaumnya. Tiba-tiba dia meninggalkan kaumnya, maka Allah SWT hukum dia. Itu kerana itu suatu kesalahan. Nak ceritanya Nabi pun ada juga melakukan begitu, tapi tidak ramai. Yang ada cerita dalam Quran itu setakat itu kita terima. Jangan dipanjang-panjangkan, jangan dikias-kiaskan, ditarik orang lain pula, jangan begitu. Tak boleh. Nabi Yunus itu pun ada hikmatnya, Allah SWT telah memperlakukan begitu. Dan oleh kerana Nabi Yunus itu melarikan diri, Allah SWT hukum dia, umat dia tidak dihukum oleh Allah. Biasanya apabila sampai ke kemuncaknya sesuatu umat itu menentang Nabi yang membawa petunjuk kepadanya, mereka akan dibinasakan. Biasanya begitu. Tetapi umat Nabi Yunus tidak. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan, walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Tidak ada umat yang beriman
selepas sempurna hujah daripada Allah yang tidak disiksa oleh Allah kecuali kaum Yunus. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan tugas dan tanggungjawab dia sebelum diperintahkan oleh Allah. Sebelum diperintahkan oleh Allah. Maka Allah kira hujahnya kepada kaum Nabi Yunus itu belum lagi sempurna. Kerana itu Allah tidak menghukum mereka. Tiba-tibanya bila Nabi Yunus itu sudah menghilangkan diri, umat dia ni bertanya-tanya sama-sama dia. Berbincang sama-sama dia. Mereka kata, mana pergi Yunus? Betul juga apa yang dia kata tu. Mereka mula insaf. Selepas itu dengan takdir Allah. Allah SWT nak menunjukkan kadang-kadang kerja kita ni sedikit saja. Kalau kita tak sabar, sedikit saja habis kita. Dah sampai ke penghujungnya. Tetapi kita tak sabar, sedikit saja. Walaupun seorang Nabi pun dia akan gagal juga kiranya. Akan gagal juga. Jadi itu perlunya kesabaran yang tinggi dalam perjuangan. Jadi Allah SWT tak hukum kaum Yunus. Mereka kemudian insaf mencari-cari Nabi Yunus. Kemana pergi Nabi Yunus? Nak beriman. Beriman pun berguna. Padahal sudah sampai ke kemuncaknya. Oleh kerana tak sempurna lagi hujah dari pihak Allah, maka Allah tidak menyiksa, tidak mengazabkan mereka dengan azab yang menyeluruh. Tak berlaku begitu. Kemudian sebaliknya Allah SWT menghukum Nabi Yunus itu dengan ditelan oleh ikan. Berapa lama dia berada dalam perut ikan, dalam kegelapan, duduk berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk berdoa itulah sehingga akhirnya ikan itu memuntahkannya ke tepi pantai. Dan dia balik kepada kaumnya, dia tengok kaumnya telah beriman. Itu cerita Nabi Yunus. Itu kita boleh terima. Sebab apa? Ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Begitulah kita, sikap kita sepatutnya dalam perkara-perkara yang lain juga. Itu sebagai pengajaran daripada Allah untuk kita. Dan kita jangan kias-kiaskan. Umpamanya kita kata menyebabkan golongan Syiah jadi sesat. Misalnya mereka kata apa? Mereka kata, apa peliknya kalau isteri Nabi jahat, isteri Nabi kita pun ada juga yang jahat. Siapa yang jahat itu? Yang tidak beriman itu isteri Nabi kita. Mereka kata Aisyah dan Hafsah. Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar. Mereka kata ini jahat. Dua orang isteri yang bagi racun kepada Nabi. Nabi mati itu disebabkan oleh racun yang mereka bagi. Kata Syiah. Kalau kita kata, kalau kita bantah, mereka pun baca ayat Quran. Bahawa di dalam Al-Quran ada tersebut Nabi, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut juga jahat dan Allah SWT menyiksanya bersama-sama dengan kaum kedua orang Nabi itu yang lain, dan mereka termasuk dalam golongan yang dibinasakan oleh Allah. Cuba tengok kata mereka. Ini menunjukkan isteri Nabi-Nabi juga boleh jahat, tidak beriman. Jawabnya bagi kita mengatakan tak boleh. Walaupun ada di dalam Quran sebut tentang isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, kita terimalah sekadar itu, setakat itu sudahlah. Jangan kita terlajak pula. Kias, gunakan akal bahawa kalau isteri Nabi itu ada boleh derhaka kepada suaminya, seorang Nabi, maka isteri Nabi kita juga begitu, tak boleh begitu, kecuali kalau ada dalil. Dia tak ada dalil. Bila tak ada dalil, tak boleh. Jangan apa ni dibawa-bawa, dipanjang-panjangkan kepada orang lain pula. Itu bukan cara memahami Al-Quran dengan betul. Sama juga di sini. Jadi apabila telah berlaku kepada Nabi Yunus keadaan seperti itu, maka kita kata Nabi Ilyas macam tu juga. Tak boleh. Kita tak boleh terima. Kecuali kalau ada dalil, ada bukti. Bukti daripada Al-Quran dan hadis. Dan tidak ada pun bukti berhubung dengan Nabi Ilyas itu melarikan diri, meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya. Tidak ada semua itu. Jadi kita tidak boleh kiaskan dengan Nabi Yunus. Kiaskan dengan Nabi tertentu, itu boleh menyebabkan seseorang itu jadi sesat, menyeleweng.
Itu juga punca kesesatan. 3, gambaran para nabi yang terdapat di dalam riwayat Israiliyat kebanyakannya hanyalah dongeng-dongeng dan cerita-cerita khurafat yang lebih sesuai diterapkan dalam cerita-cerita kartun dan atau karikatur. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, riwayat Israiliyat ni memang kartun. Betul-betul macam kartun. Tidak sesuai dengan kehidupan ataupun sirah seseorang nabi, tak sesuai. Cara dia gambarkan itu pelik-pelik lah. Macam yang kita dapat di dalam riwayat ini tentang Nabi Ilyas. 4, lihat bagaimana Nabi Ilyas digambarkan telah berubah rupa sehingga menjadi berbulu seperti burung. Jadi bila terbang ke langit tu, tinggi tu, dia perlu kepada bulu seperti burung lah agaknya. Untuk apa beliau berubah rupa sebegitu? Adakah untuk terbang? Jadi benda-benda begini ni luculah nampak. Jadi gambaran terhadap seorang Nabi yang menyebabkan jadi orang tergelak, orang ketawa. Ini tak boleh. Itu termasuk dalam mengaibkan para Nabi. Nabi Ilyas ni padahalnya adalah Nabi dari kalangan Bani Israel. Itulah salah satu jenayah Bani Israel, golongan Yahudi ni, mereka mengaibkan para Nabi. Berbeza dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita. Mana-mana Nabi Bani Israel yang telah diburukkan, diaibkan oleh bangsa mereka sendiri. Nabi SAW membersihkan nama baiknya, membersihkan Nabi-Nabi itu daripada keaiban yang dikaitkan dengan mereka. Itulah ceritanya. Yang kelima, apakah artinya menyebutkan semenjak itu tidak lagi beliau merasai kelazatan makanan dan minuman? Dia kata bila dia pergi ke angkasa lepas tu, dia tidak lagi merasai kelazatan makanan dan minuman. Apakah ia berarti Nabi Ilyas masih memerlukan makanan dan minuman? Cuma beliau tidak menikmati kelazatannya. Tak ada nikmat. Tak ada kelazatan makanan. Tapi makan tu masih perlu lagi. Apakah itu maksudnya? Kenapa begitu? Adakah itu sebagai hukuman terhadapnya? Kerana telah melarikan diri dari tanggungjawab menyampaikan dakwah kepada kaumnya, seperti hukuman yang diberikan kepada Nabi Yunus dengan ditelan ikan kerana tindakan yang sama. Apakah ini sebagai hukuman daripada Allah? Tak jelas. Kenapa dia jadi tak ada nikmat itu? Tak ada kelazatan makanan dan minuman itu. Kenapa? Adakah itu sebagai hukuman terhadapnya? Tak jelas. Atau maksudnya beliau tidak memerlukan makanan dan minuman lagi selepas itu? Atau itu maksudnya? Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, ada disebutkan riwayat yang lain, dia masih makan lagi. Masih makan lagi. Cumanya makan tu macam mana? Berbeza-beza pula riwayatnya. Itu nanti kita akan tengok nanti. Jadi ceritanya Nabi Ilyas ni panjang umur lah. Ini antara Nabi yang tidak mati. Dikatakan tidak mati. Tak mati lagi lah. Yang keenam, bagaimana pula dikatakan beliau menjadi malaikat bumi yang berada di langit? Adakah manusia juga boleh berubah menjadi malaikat? Ini masalahnya. Itu gambaran yang diberikan dalam riwayat itu menampakkan dia ni telah jadi malaikat. Apakah dengan meninggalkan kaum terbiar, dalam keadaan terbiar, tanpa melaksanakan tugas dan tanggungjawab, menyebabkan seseorang itu terpilih sehingga menjadi malaikat atau bagaimana? Itu semua menimbulkan tanda tanya. Semua itu menimbulkan tanda tanya. Dan adakah boleh manusia ni, adakah manusia juga boleh berubah menjadi malaikat? Itu pun jadi tanda tanya. Kenapa dikatakan malakan ardiyan samawiyan? Apa maknanya? Malaikat di bumi, malaikat dari bumi yang berada di langit. Jadi kira-kiranya mengikut dakwaan cerita ni, Nabi Ilyas ni seperti Nabi Isa, dia angkat ke langit. Begitulah kira-kira. Dan dia tidak mati. Tidak mati lagi. Jadi berdasarkan riwayat tadi, sekadar itulah yang dapat kita lihat, dan itu pun sudah
cukup untuk mempertikaikannya, untuk membantahnya, untuk kita tidak menerimanya. Tapi kalau kita tengok kepada riwayat-riwayat yang lain lagi juga berkaitan dengan Nabi Ilyas yang menunjukkan umur dia panjang juga, kita dapati banyak lagi riwayat yang lain. Yang ketujuh, saya nak minta sesiapa baca lah ni ya. Siapa nak baca ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Hasan. Saya Hasan Ustaz. Hasan daripada mana? Hasan daripada Johor. Ya, sila baca ni. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Terdapat juga beberapa hadis palsu dan karut berhubung dengan Nabi Ilyas, juga berumur panjang seperti Khadir. Walaupun tidaklah sebanyak hadis-hadis palsu berkenaan Khadir, antaranya ialah hadis yang dikemukakan oleh Hakim daripada riwayat Anas di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Di dalamnya terdapat tersebut bahawa Ilyas pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Tingginya adalah 300 hasta dan dalam satu tahun beliau Ilyas alaihissalam makan hanya sekali sahaja. Hadis ini dikemukakan oleh Az-Zahabi di bawah biografi Yazid bin Yazid Al-Balawi, dan beliau Az-Zahabi yakni Az-Zahabi menghukumnya sebagai hadis yang karut. Lihat Fathul Bari jilid 6 muka surat 375. Walaupun Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, namun muridnya sendiri Al-Baihaqi mengatakan ia sangat dhaif. Sementara Ibnu Al-Jawzi, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, As-Suyuti dan lain-lain pula mengatakan ia hadis maudhu'. Menurut Az-Zahabi, ia adalah hasil rekaan Yazid bin Yazid Al-Balawi atau Abdan bin Sayyar. Abdan bin Sayyar. Az-Zahabi sampai mengatakan, aku tidak sangka kejahilan boleh mendorong Al-Hakim sehingga beliau mensahihkan hadis seperti ini. Di tempat yang lain pula beliau berkata, Al-Hakim tidak merasa malu kepada Allah sehingga beliau mensahihkan hadis seperti ini. Lihat Mizan Al-I'tidal jilid 4 muka surat 441. Jadi ini kata Imam Zahabi tentang Hakim yang bukan sekadar mengemukakan hadis ini di dalam kitabnya Al-Mustadrak, malah mensahihkannya. Baik, saya nak tunjuklah apa yang saya sebut tadi. Kita ambil daripada sini ya. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak. Ini dalam Fathul Bari yang saya petik tadi. Akhrajal Hakim fil Mustadrak min hadits Anas anna Ilyas ijtama'a bin Nabi. Ini semua ni dan tingginya 300 hasta. Dan dia tidak makan dalam satu tahun kecuali sekali sahaja. Imam Zahabi kemukakan hadis ini di bawah biografi Yazid bin Yazid Al-Balawi. Dan dia kata ini adalah hadis yang karut. Lepas tu berhubung dengan firman Allah SWT, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah SWT kami telah mengangkatnya, yakni Idris, ke tempat yang tinggi. Jadi ke tempat yang tinggi ni, kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadis Isra. Ni sebab Fathul Bari ni kan syarah Bukhari. Tak apalah yang ni. Nabi bertemu dengan Nabi Idris pada langit yang keempat pada malam Mi'raj tu. Itu memang tempat yang tinggi lah kira-kiranya. Berdasarkan setengah-setengah ulama, dia kaitkan dengan tempat yang tinggi itu, Nabi Idris tu dia angkat ke langit. Memang tinggilah kalau langit keempat tu. Bighairi syak, tanpa syak. Cumanya setengah ulama mempertikaikan dengan mengatakan bahawa Nabi-Nabi lain ada ramai lagi yang lebih tinggi lagi kedudukannya daripada Idris yang berada pada langit yang keempat itu. Apa artinya sebut langit yang keempat itu tinggi? Kalau ada Nabi-Nabi lain yang berada lebih tinggi lagi daripada itu, kenapa tidak sebut kedudukan yang tinggi itu untuk Nabi-Nabi yang lain? Nabi Ibrahim misalnya, kenapa tak sebut? Kemudian dijawabnya bahawa yang dimaksudkan ialah
tidak diangkat ke langit man huwa hayyun, orang yang hidup selain daripada Ilyas ini. Ada pihak yang menjawab begitu. Ada nabi lain walaupun tinggi daripada dia tapi tidak diangkat ke langit itu. Yang disebut dalam Quran itu wa rafa'nahu makanan 'aliyyah, kerana dia diangkat dalam keadaan hidup ke langit. Wa fihi nazar, tetapi pandangan ini dibantah, tidak dipersetujui, dipertikaikan oleh orang lain, kerana Nabi Isa juga diangkat dalam keadaan hidup, ala sahih, ini berdasarkan riwayat yang sahih. Kemudian Idris itu diangkat ke langit. Ini cerita Nabi Idris pula. Ada juga yang mengatakan Idris itu diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Hafiz Ibn Hajar kata tidak sabit satu pun riwayat yang marfu' lagi kuat berhubung dengan Idris ni diangkat ke langit. Itu tidak ada hadis yang sahih. Sekadar ada dalam riwayat Tabari begini ini sebut tentang Idris pula. Sebut tentang Idris pula. Ini pada langit yang keempat. Ini cerita lain pula. Okey. Baik, yang saya nak sebutnya yang ni. Termasuk dalam hadis-hadis maudhu' ialah kisah pertemuan Nabi dengan Ilyas alaihissalam. Berhubung dengan perkara ini, mereka sebutkan dua hadis yang saya kemukakan tadi. Itu salah satu, iaitu riwayat Anas, hadis Anas yang saya nukilkan daripada Hafiz Ibn Hajar. Hafiz Ibn Hajar kata ini diriwayatkan oleh Hakim. Itu hadis Anas. Ini hadis Anas, sanadnya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab dia Al-Hawatif. Dia kata haddatsani Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari dan seterusnya. Yazid bin Yazid Al-Mawsuli, ini yang masalahnya Al-Balawi itu. Riwayat daripada Anas, dia kata kami berperang. Tak apalah, saya terjemah ni. Ini yang terdapat di dalam kitab Mustadrak ni. Kitab Mustadrak. Dia kata kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami berada di Fajjin Naqah, dekat Hijir atau dekat Hajar, satu tempat ni nama. Tiba-tiba kami terdengar suatu suara berkata, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad al-marhumah al-maghfurah laha al-mutab 'alaiha al-mustajab laha. Ya Allah, jadikanlah aku ini daripada umat Muhammad yang dirahmati, yang diampuni, yang diterima taubatnya, yang mustajab doanya. Bunyi kuatlah sebut begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Anas, pergi tengok suara siapa tu? Suara apa tu? Ni cerita Anas, dia kata saya pun masuk ke dalam bukit. Masuk dalam bukit tu. Tiba-tiba saya bertemu dengan satu orang yang putih kepalanya, yang ni rambutnya lah, dan janggutnya putih. Uban. Dan dia pakai pakaian yang putih. Tingginya lebih daripada 300 hasta. Bila dia tengok saya, kata Anas, dia pun kata, engkau utusan Nabi SAW? Saya menjawab, kata Anas, ya. Qala, kata dia, pergi bertemu dengan dia, dengan Nabi ni, dan kirim salam saya kepadanya. Dan katakan kepadanya, ini adalah saudaramu Ilyas. Dia mahu bertemu denganmu. Dia kata, ini menunjukkan Nabi Ilyas ni bila lagi ni Nabi ni? Sebelum Nabi Isa lagi. Maknanya panjang umur tu berapa ratus tahun dah tu. Hidup lagi di zaman Nabi SAW. Ini menunjukkan di zaman Nabi dia hidup. Tapi kalau berdasarkan riwayat yang lain sampai ke akhir zaman itu, Nabi SAW pun pergilah. Anas kata, aku bersama dia pergi. Sehinggalah apabila kami berada hampir dengannya, Nabi SAW tampil ke hadapannya. Dan aku pula hundur ke belakang. Mereka berdua bercakap-cakap lama, kata Anas. Nabi kita bercakap dengan Nabi Ilyas ini. Ketika itu turunlah dari langit macam suprah
hamparan lah untuk menghidangkan makanan ini. Mereka berdua pun panggil aku. Aku pun pergilah makan sekali. Anas kata, aku makan sekali. Dalam hidangan itu ada apa? Ada cendawan, ada delima, dan ada daun sadri. Aku pun makanlah. Bila selesai makan, aku pun bangun dan beralih daripada situ. Tiba-tiba nampak segumpal awan pagi. Awan itu membawanya pergi. Aku nampak putih pakaian yang dipakainya itu di celah-celah awan itu. Ia menuju, awan itu pergi nampak ke arah Syam. Aku pun kata kepada Nabi SAW, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Makanan yang kita makan dari langit itu turun kepadamu. Nabi SAW bersabda, sa'altuhu anhu, aku pun tanya dia tentangnya. Dia pun kata, Nabi kata, aku tanya Ilyas tu. Jadi Ilyas jawab apa? Dia kata, makanan itu dibawakan oleh Jibril kepadaku. 40 hari sekali dia bawa bagi makan. Dan dalam 1 tahun minum 1 teguk saja air Zamzam. Kadang-kadang dia kata, saya nampak dia, ni Nabi Ilyas kata ni, saya nampak dia, yang ni Jibril tu, mengambil air, mencedok air, holor tali ke dalam telaga air Zamzam itu, ambil air Zamzam dengan timba dan dia minum. Kadang-kadang dia bagi aku minum, dia kata. Itu ceritanya. Jadi cerita ni, selain Al-Hakim mengemukakannya, Ibnul Jauzi ada menyebutkan dalam Al-Mawdu'at melalui Ibnu Abi Dunya tadilah, dengan sanadnya dan matannya sama macam tu. Abu Syekh mengemukakannya di dalam kitabnya Al-Azamah dengan sanad ini seperti tadilah juga. Selain Yazid bin Yazid, Ahmad bin Abdullah Al-Barqi juga meriwayatkannya, cuma dia berbeza dalam sanadnya. Sanad dia tu berbeza. Dan makna dia pun, kandungan dia pun berbeza juga. Tentang waktu berbuka dia dan gambaran tentang hidangan makanan yang diberikan. Begitu juga tak ada sebut di situ tentang minum air Zamzam itu sekali setiap tahun, sekali saja minum air Zamzam. Tak ada sebut pula di situ dalam riwayat itu. Dan Hakim meriwayatkan juga. Ni cerita ni riwayat Hakim. Tadi riwayat Ibnu Abi Dunya. Ni riwayat Hakim. Kalau kita perhatikan di bahagian atas itu sama juga. Ini riwayat Hakim. Baihaqi juga ada menyebutkannya di dalam Dalailun Nubuwah. Dan dia kata, dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada Hakim juga. Sanad dia, matan dia sama. Ibnu Asakir juga ada sebut di dalam Tarikh Dimashq melalui saluran riwayat Baihaqi seperti tadilah. Lepas tu dia kata, Hakim mengatakan sahihul isnad. Jadi hadis tadi tu sanad dia sahih. Walaupun Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkannya di dalam kitab mereka. Tetapi kalau dari segi taraf dia tu, syarat dia tu menepati syarat Bukhari dan Muslim. Itu dakwa Hakim. Lepas tu Baihaqi kata, hadis ini dhaifun bimarrah, dhaif telajak. Dhaif sangat ini, sanad hadis ini dhaif sangat. Kalau tengok dari sudut sanad dia, memang lemah sangat hadis ini. Itulah yang saya sebut tadi, ada sebut juga. Hafiz Al-Zahabi setelah mengemukakannya, mengkritik Hakim, dan beliau kata ini hadis maudhu'. Qabbahallahu man wada'ahu. Semoga Allah memburukkan keadaan orang yang merekanya. Ini termasuk salah satu rekaan, hadis rekaan Yazid Al-Balawi. Kata Al-Zahabi. Abul Faraj Ibn Al-Jauzi juga kata ini adalah hadis maudhu', tiada asalnya. Yazid Al-Mausuli dan Abu Ishaq Al-Jurashi itu 2 orang perawi yang majhul, kata dia, majhul. Lepas tu dia sebutlah, orang ditanya Imam Bukhari tentang Khadir dan Ilyas ni masih hidup ke lagi tidak, ke tidak hidup,
Imam Bukhari jawab gini seperti yang kita telah bincangkan di bawah usul-usul sebelum ini. Panjang dah kita dah cerita sebelum ni. Kemudian selain daripada hadis ini maudhu' seperti dikatakan oleh Ibnu Jauzi, Al-Zahabi dan lain-lain, kalau kita perhatikan hadis tadi, dan saya tidak kemukakan sepenuhnya, cuma nukilkan daripada Hafiz Ibn Hajar, dan secara ringkas saja gambaran yang saya berikan berhubung dengan hadis Anas ni. Jadi kalau nak tengok yang lengkapnya, tengok di sini. Kalau kita tengok dari sudut-sudut dirayah, maka jelas sekali nampak kepalsuannya, tanda-tanda kepalsuannya. Kepada orang yang tahu sedikit saja ilmu syariat, ilmu agama ni, dia akan terus faham ini semua mengaruh. Antara dalil yang menunjukkan kepalsuannya ialah yang pertama. Dalam tu ada sebutkan, semua tadi ada sebut tadi, tingginya lebih daripada 300 hasta. Ini terlalu mengarut ni, percakapan yang seperti ini. Dan jauh sekali daripada hakikat kejadian Bani Adam, anak Adam. Anak Adam setinggi itu, anak cucu Adam ni tak pernah ada. Bahkan Nabi Adam sendiri sebagai manusia yang pertama itu pun kejadiannya tak adalah sampai tingginya 300 hasta lebih. Sekadar 60 hasta saja seperti yang tersebut di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Seperti dalam Kitabul Anbiya dalam Sahih Bukhari, ini disebutkan Allah SWT menjadikan Adam tingginya ialah 60 hasta saja. 60 hasta itu pun tinggi dah. Tapi ini sampai 300 hasta lebih. Ini dah melampau. Dah melampau. Padahal dalam hadis ini disebutkan falam yazal al-khalq yanqusu hatta al-an. Selepas itu anak cucu Adam ni kejadiannya semakin kurang, semakin pendek. Semakin pendek. Jadi Nabi Ilyas ni jauh di belakang Adam. Jadi kira-kiranya ia semakin pendek. Macam mana lebih panjang, lebih tinggi daripada Nabi Adam pula. Kali-kali ganda pula tu. Ini tak masuk akal. Ini jelas menunjukkan bahawa sepatutnya tinggi Ilyas itu tidak lebih daripada 60 hasta. Paling tinggi pun 60 hasta. Macam Nabi Adam. Sebab dalam hadis yang sahih disebut falam yazalil khalq yanqusu hatta al-an. Manusia, anak cucu Adam itu terus kurang ataupun rendah berbanding Adam itu hingga ke hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak lihat, nak bantah hadis tadi lah, sebenarnya kita tengok begitu pun sudah memadai. Tapi kalau nak sebut, nak belajar kaedah dirayah ni, macam mana nak tengok sesuatu hadis itu sebagai hadis yang palsu. Antaranya, yang kedua, kalau Ilyas itu masih hidup di zaman Nabi SAW, tak boleh dia duduk pergi mari di padang Sahara, masuk hutan, keluar hutan, masuk bukit, masuk gua. Tak mungkin begitu. Tetapi dia tak boleh pergi bertemu dengan Nabi SAW untuk beriman, menyokong dan menolong Nabi. Padahal Allah SWT telah memerintahkan di dalam Al-Quran, telah buat perjanjian dengan para Nabi. Dan Nabi Ilyas itu pun Nabi juga, bahawa kalau Rasul, Nabi terakhir itu datang, kalau dia masih hidup, dia akan sokong, beriman dengannya. Wala tansurunna, dan kamu akan menyokongnya. Tuhan telah berjanji. Qala aqrartum, kamu terima ke? Wa akhadtum ala dhalikum isri, semua nabi-nabi kata aqrarna. Kami mengaku, kami terima. Tak apalah, ini cerita lain pula. Cerita Nabi SAW memberi peringatan keras kepada Sayyidina Umar kerana membaca riwayat Israiliyat ataupun kitab-kitab ahli kitab dahulu. Nabi marah. Kalaulah Nabi Ilyas tu masih hidup, nescaya dia berdakwah, bawa ajaran Al-Quran, bawa ajaran Nabi, pergi menolong, berperang bersama-sama orang Islam, pergi sembahyang jemaah, pergi sembahyang jemaat, sokong ulama dan pemerintah-pemerintah Islam dan menjelaskan
usul dan furuk hukum, menghidupkan sunnah Nabi, melenyapkan aliran-aliran bid'ah, itu lebih lagi berguna untuk dia daripada duduk dalam hutan gitu. Apa maknanya duduk dalam hutan atau berayau-rayau di padang pasir? Ini menunjukkan bahawa sebenarnya dia tidak hidup. Kalau dia hidup, sudah pasti dia pergi bertemu dengan Nabi SAW. Sedangkan kalau kita tengok tadi, dia tu tak pergi berjumpa dengan Nabi. Bahkan kata kepada Anas bahawa dia Ilyas nak berjumpa dengan Nabi. Nabi pergi cari dia pula. Itu tak sesuai. Tak sesuai. Kalau dia tu bebas pergi ke mana-mana, sepatutnya dia lah pergi. Lepas tu bertemu dengan Khadir pula setiap tahun. Semasa haji ini kita telah bincangkan sebelum ini. Masing-masingnya mencukur kepala satu sama lain. Bila selesai buat kerja haji tu, minum sekali saja air zam-zam, cukup untuk tahun berikutnya. Itu seperti kita telah bincangkan sebelum ini. Ini semua karut semua. Dia boleh pergi ke mana-mana. Macam mana dia tak boleh pergi bertemu dengan Nabi SAW? Yang ketiga, kalau kita perhatikan riwayat ini nampak bercanggah. Ada banyak versi dia tentang waktu makan dia, waktu berbuka puasanya, itu berbeza-beza. Ada dalam riwayat Jauhari disebutkan setiap 40 hari makan sekali. Dalam riwayat Al-Barqi kata aku tidak makan dalam setahun kecuali sekali saja. Riwayat daripada Wahab bin Munabbih pula ialah seperti yang kita berikan sebagai contoh tadi. Itu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, rupanya iaitu dia jadi malaikat itu, manusia dan juga malaikat, duduk di langit dan di bumi. Seperti yang kita sebut tadi, ini semua bercanggah antara satu dengan yang lain. Sebahagiannya merobohkan sebahagian yang lain. Dan riwayat seperti ini sama sekali tidak boleh sahih. Yang keempat, dia kata tentang Jibril. Nabi Ilyas dia kata tentang Jibril. Kadang-kadang saya nampak dia holor tali timba, holor timba ke dalam telaga Zam-Zam dan dia minum. Kadang-kadang dia bagi aku minum. Ini dusta, mustahil sama sekali. Mana boleh seseorang yang beriman dan berakal tidak akan terima malaikat Jibril duduk mengeluarkan air daripada telaga Zam-Zam, duduk ambil air, timba air Zam-Zam dan minum. Mana boleh malaikat minum? Malaikat ni tak minum, tak makan. Jadi orang yang mereka hadis ni memang jahil sungguh. Dia tak tahu tentang agama. Orang yang tahu agama sedikit pun sudah dapat menolak cerita ni. Bukankah makanan malaikat itu tasbih, menyucikan Tuhan? Itu saja. Mereka tidak jemu-jemu bertasbih, memuji Allah walaupun sekelip mata. Mereka diilhamkan supaya berzikir sebagaimana kita diilhamkan untuk bernafas, untuk berkelip. Gitulah. Zikir ni untuk malaikat itu seperti kita bernafas. Dengan sendirinya jadi. Kita melihat. Begitu. Yang kelima, Allah SWT kata kepada Nabi-Nya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Kami tidak jadikan manusia sebelummu kekal. Jadi Nabi Ilyas ni manusia sebelum Nabi kita berapa lama dah. Macam mana dia boleh hidup lagi? Menunjukkan Nabi Ilyas sudah tidak ada pada masa itu. Tiba-tiba dalam riwayat tersebut makan sekali dengan Rasulullah pula dalam gua tu. Kemudian hadis yang kedua, hadis Wathilah bin Al-Asqa. Panjanglah ceritanya, panjang lagi. Ini juga berkenaan dengan Nabi Ilyas itu masih hidup lagi kononnya. Padahal itu tak boleh berlaku. Ini juga sama seperti yang tadi, Dan Imam Zahabi dalam Mukhtasar Talkhis Al-Zahabi, setelah dia kemukakan hadis Hakim itu, Talkhis Al-Mustadrak, dia kata, Hakim kata sahih. Qultu, saya berpendapat bahkan hadis ini maudhu'. Semoga Allah menghuduhkan rupa orang yang mereka hadis ini. Aku tidak sangka dan aku tidak dapat terima kejahilan sebegitu rupa yang mendorong hakim mensahihkan hadis seperti ini.
Macam mana hakim boleh jadi jahil sampai begitu? Sehingga dia boleh kata hadis seperti ini ni sahih. Itu kritik Imam Zahabi terhadap hakim. Jadi punca hadis ini tersebar ialah daripada Muhammad bin Yazid Al-Alawi ataupun Abdan bin Sayyar seperti yang kita sebut tadi. Itulah lebih kurangnya. Jadi Ibnu Katsir pun kata maudhu' juga. Di dalam Anisus Sari Takhrij Ahadith Fathil Bari. Ni tadilah riwayat Mustadrak itu. Imam Zahabi kata Yazid bin Yazid Al-Balawi, dan dia kata ini khabar batil, maudhu'. Lebih kurang begitu. Dalam okey. Itulah antaranya. Contoh ketiga, siapa baca tadi? Tadi saya Hasan. Hasan, baca lagi contoh ketiga ni. Silakan. Adapun sebab kenapa Nabi Idris diberikan umur yang panjang, maka berdasarkan apa yang dinukilkan daripada Wahab bin Munabbih adalah seperti berikut. Waqala Wahbun kana yarfa'u li Idrisa kulla yawmin yurfa'u li Idrisa kulla yawmin min al-ibadati misla ma yurfa'u li jami'i ahli al-ardi في زمانه فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن ربه عز وجل في زيارته فأذن له فأتاه في سورة بني آدم وكان إدريس يصوم الدهر فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل معه ففعل ذلك 3 ليال فأنكره إدريس فقال له الليلة الثالثة إني أريد أن أعلم من أنت فقال أنا ملك الموت استأذنت ربي أن أصحبك قال فلي إليك حاجة قال وما هي قال تقبض روحي فأوحى الله إليه أن يقبض روحه نقبض روحه وقبض روحه فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعة قال له ملك الموت ما في سؤالك من قبض الروح قال أذوق قرب الموت لأذوق قرب الموت وغمه لأكون أشد استعدادا له ثم قال إدريس له إن لي إليك حاجة أخرى قال وما هي قال ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنار فأذن الله في رفعه فلما قرب من النار قال لي حاجة أخرى قال وما تريد قال تسأل مالكا حتى يفتح لي أبوابها فأريدها ففعل ثم قال فما أرأيتني النار فأريني الجنة فذهب به إلى الجنة فاستفتح فأوحى الله إليه أن يقبض روحه فقبض روحه وردها الله إليه بعد ساعة قال له ملك الموت ما في ففتحت أبوابها فأدخله الجنة ثم قال ملك الموت اخرج لتعود إلى ini sepatutnya tak ada ni ya. Teruskan. فقال ملك الموت اخرج
لتعود إلى مقرك Maqarri. فتعلق مقرك فتعلق بشجرة وقال لا أخرج لا Akhruj. أخرج منها لا أخرج منها فبعث الله ملكا حكيما بينهما فقال له الملك ما لك لا تخرج قال لأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت آل الإمران 100 berapa ni Tak apa. وقد ذقته وقال وإن منكم إلا واردها مريم وقد وردتها وقال وما هم منها بمخرجين الهجر فلست أخرج فأوحى الله إلى ملك Falastu الموت akhruju. Falastu ukhraju. فلست أخرج فلست أخرج فأوحى الله إلى ملك الموت بإذني دخل الجنة وبأمر لا يخرج فهو حي هناك ذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا bermaksud kata Wahab bin Munabih setiap hari amalan Nabi Idris alaihissalam diangkat sebanyak amalan sekalian penduduk bumi di zamannya maka hairanlah para malaikat dengannya dan rindulah malakul maut kepadanya. Lalu ia meminta izin kepada Tuhan untuk menziarahi Idris. Tuhan membenarkannya. Malakul maut pun datanglah kepadanya dalam rupa seorang manusia. Idris adalah seorang yang sentiasa berpuasa. Bila tiba waktu berbuka, beliau memanggilnya untuk makan. Tetapi ia, yakni malakul maut, enggan makan bersamanya. Setelah berlalu 3 malam berturut-turut, Idris berasa pelik. Maka bertanyalah Idris pada malam ketiga, sesungguhnya aku ingin tahu, siapa engkau sebenarnya? Jawabnya, aku malakul maut. Aku telah meminta izin kepada Tuhan untuk bersahabat denganmu. Kata Idris, aku ada hajat denganmu. Kata malakul maut, apa hajatmu? Jawab Idris, engkau mengambil nyawaku. Maka Allah mewahyukan kepadanya supaya mengambil nyawa Idris. Sejenak selepas diambil malakul maut nyawa Idris, Allah mengembalikan nyawanya kepadanya. Malakul maut bertanya Idris, apa tujuanmu meminta supaya diambil rohmu? Jawab Idris, untuk merasai keresahan mati dan kedukaannya, lalu aku menjadi lebih bersedia menghadapinya. Kemudian Idris berkata pula, aku ada satu lagi hajat denganmu. Tanya malakul maut, apa hajatmu itu? Jawab Idris, engkau bawakan aku ke langit untuk kulihat langit, syurga dan neraka. Allah mengizinkan Idris diangkat ke langit. Apabila telah sampai dekat neraka, Idris berkata, aku ada satu lagi hajat. Engkau mintalah penjaga neraka membukakan pintu-pintunya supaya dapat aku masuk ke dalamnya. Malakul maut terus memenuhi hajat Idris. Setelah itu Idris berkata, sebagaimana engkau telah menunjukkan kepadaku neraka, tunjukkanlah pula kepadaku syurga. Malakul maut pun membawanya ke syurga. Lalu meminta supaya pintu-pintunya dibuka. Setelah dibuka pintu-pintunya, masuklah Idris ke dalam syurga. Kemudian malakul maut berkata, keluarlah untuk engkau kembali ke tempat tetapmu dengan bergayut di satu pokok. Idris pula berkata, aku tidak akan keluar darinya. Maka Allah memutuskan seorang malaikat merasai kematian. Maka Allah mengutuskan seorang malaikat sebagai pengadil. Kata malaikat itu kepada Idris, kenapa engkau tidak mahu keluar? Jawab Idris, kerana Allah berfirman yang bermaksud, setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Surah Al-Imran ayat 185. Aku telah pun merasai kematian. Allah juga berfirman yang bermaksud, tiada siapa pun daripada kamu melainkan akan memasukinya. Surah Maryam ayat 71. Aku telah pun memasukinya. Allah juga berfirman yang bermaksud, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya, yakni syurga. Surah Al-Hijr ayat 48.
Kerana itulah aku tidak mahu keluar. Maka aku mewahyukan kepada malakul maut bahawa dengan keizinanku dia telah masuk syurga. Dengan perintahku pula dia tidak akan keluar. Dengan itu hiduplah Idris di sana. Itulah maksud firman Allah, dan kami angkatkannya ke tempat yang tinggi. Itu maksud apa ni, kata Wahab bin Munabbih lah tu. Kata Wahab bin Munabbih. Jadi ini rujukannya. Apa yang tersebut tadi banyak. Dalam boleh katakan kebanyakan tafsir ada sebut cerita ni. Ini semua ni. Baik, komentar. Saya nak orang lain pula lah baca. Siapa nak baca komentar ni? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Siapa ni? Boleh? Saya Muhammad Kamarudin. Daripada mana? Saya daripada Kuching. Daripada Kuching. Sila baca. Ya. Komentar. Komentar. Demikianlah cerita Wahab bin Munabbih itu tersebut di dalam Munabbih itu tersebut di dalam banyak kitab tafsir. Kecuali kitab-kitab tafsir yang pengarang-pengarangnya beriltizam untuk tidak mengemukakan riwayat-riwayat Israiliyat. Ia jelas merupakan riwayat Israiliyat yang tersebar di kalangan umat Islam hasil nukilan daripada perawi-perawi seperti Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain. Sebenarnya terdapat beberapa yang kedua, sebenarnya terdapat beberapa versi riwayat Israiliyat berhubung dengan malaikat yang memohon kepada Allah untuk bersahabat dengan Nabi Idris alaihi salam. Ada yang menyebutkan malaikat itu ialah malakul maut seperti tersebut di dalam riwayat yang dikemukakan sebagai riwayat contoh ketiga di atas. Ada pula yang menyebutkan ia bukan malakul maut tetapi malaikat yang lain. Nombor 3. Riwayat Israiliyat dalam versi yang berbeza-beza itu membuatkan berlakunya ihtirab yang sangat teruk. Ihtirab di mana keadaan tidak tetap dan saling bercanggah begitu. Teruskan. Ia bercanggah antara satu sama lain. Riwayat contoh ketiga di atas menunjukkan Nabi Idris dihidupkan semula setelah dimatikan. Sedangkan beberapa riwayat yang lain pula menunjukkan beliau telah mati. Nyawanya telah diambil malakul maut di langit ke-6. Menurut sesetengah riwayat pula di langit ke-4. Dan tidak pula tersebut di dalamnya perihal penjelajahan Idris ke neraka dan ke syurga. Kemudian beliau terus hidup di dalam syurga. Lihat Zadul Masir, jilid ketiga, muka surat 135 hingga 137. Jadi bercanggahlah riwayat-riwayat tentang dia tu. Jadi ini juga salah satu sifat hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Teruskan lagi yang keempat. Yang keempat, riwayat-riwayat itu langsung tidak bersanad. Apa yang tersebut hanyalah kata Wahab atau kata Ka'ab. Riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas dan lain-lain sahabat atau tabi'in juga sebenarnya berpunca daripada Ka'ab. Orang-orang seperti Ka'ab dan Wahablah merupakan punca bagi tersebarnya riwayat-riwayat Israiliyat seperti itu. Lihat keterangan Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Asy-Syaukani dan lain-lain di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Nombor 5. Ada juga riwayat-riwayat Israiliyat yang mengaitkan Idris dengan peristiwa Harut dan Marut. Harut dan Marut dikatakan telah cuba menandingi Idris dalam amal ibadatnya. Setelah menjelma sebagai manusia, mereka kecundang kerana melakukan beberapa dosa besar yang menyebabkan mereka dihukum. Padahal Al-Quran dengan jelas menyebut kewujudan Harut dan Marut di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, bukan di zaman Nabi Idris alaihi salam. Nombor 6. Ibnu Katsir di dalam tafsir yang mengkritik riwayat-riwayat itu dan riwayat-riwayat lain seumpamanya dengan mengatakan di dalamnya terdapat kemungkaran dan keganjilan cerita. Ia merupakan sebahagian daripada riwayat-riwayat Israiliyat yang berpunca daripada Ka'ab al-Ahbar. Lihat tafsir Ibnu Katsir jilid 3 muka surat 127. Nombor 7. Tersebut dalam beberapa kitab tafsir bahawa 4 orang Nabi masih hidup. 2 di bumi iaitu Al-Khadir dan Ilyas. 2 orang lagi di langit iaitu Idris dan Isa. Kenyataan ini langsung tidak bersanad. Ia tidak lebih daripada kata-kata yang tidak diketahui siapa tuannya. Nombor 8.
Ya, ya. Nombor 8. Hafiz Ibnu Hajar menulis di dalam Fathul Bari bahawa perihal Idris diangkat ke langit dalam keadaan masih hidup tidak sabit melalui saluran riwayat yang marfu' lagi kuat. Hanya terdapat riwayat yang dikemukakan oleh Al-Tabari bahawa Ka'ab Al-Akhbar berkata kepada Ibnu Abbas berhubung dengan firman Allah yang bermaksud, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, bahawa Idris pernah meminta sahabatnya dari kalangan malaikat maut supaya bertanya Dari malakul kalangan maut. malaikat, bukan malaikat maut, malaikat. Maaf Maulana. Ya, tak. Meminta sahabatnya dari kalangan malaikat supaya bertanya malakul maut tentang umurnya dan supaya umurnya dipanjangkan untuk tidak dapat beribadat dengan lebih banyak lagi. Untuk dia. Supaya umurnya dipanjangkan untuk dia dapat beribadat dengan lebih banyak lagi. Maka malaikat itu membawa Idris terbang di antara kedua sayapnya sehingga sampai ke langit keempat. Di situ ia bertemu malakul maut. Setelah ditanya berapa lama lagi tinggal umur Idris, malakul maut bertanya, "Di mana Idris?" Jawab malaikat itu, "Ia ada bersamaku." Maka berkata malakul maut, "Sesungguhnya ini adalah suatu perkara yang sangat pelik. Aku diperintah supaya mengambil nyawanya di langit keempat." Ringkas ceritanya ialah malakul maut pun terus mengambil nyawanya. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah tersebut. Setelah mengemukakannya, Hafiz Ibnu Hajar berkata, ini adalah salah satu riwayat Israiliyat. Lihat Fathul Bari, jilid 6, muka surat 375. Nombor 9. Kecuali Nabi Isa alaihi salam, kerana memang baginda alaihi salam masih hidup berdasarkan kenyataan Al-Quran dan hadis yang sampai ke peringkat mutawatir maknawi. Walaupun orang-orang Yahudi mendakwa telah membunuh dan menyalibnya, namun yang mereka bunuh dan salib sebenarnya adalah orang lain yang kelihatan kepada mereka seperti Nabi Isa. Adapun Nabi Isa, baginda telah diangkat Allah ke langit dan akan turun semula ke bumi di akhir zaman. Pada ketika itu barulah baginda alaihi salam diwafatkan. Nombor 10. Antara firman Allah yang memperihalkan dakwaan orang-orang Yahudi bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa, sedangkan mereka telah keliru dan telah gagal membunuhnya. Sebaliknya yang mereka bunuh ialah orang lain dan Nabi Isa pula dikatakan masih hidup. Ialah firman-Nya dalam 3 ayat berikut. Wa qaulihim inna fatalnal masih qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Terus bermaksud dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu palang salib. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak, ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya. Tiada satu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepadanya
iaitu Nabi Isa sebelum matinya pada hari kiamat kelak. Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Dan sebelum matinya dan Sebelum matinya dan pada hari kiamat kelak, Nabi Isa akan menjadi saksi kepada mereka. terhadap mereka. Jadi Menjadi saksi terhadap mereka. Okey. Maaf, jadi Maulana. ini komentar terhadap contoh ketiga, iaitu tentang Nabi Idris itu dikatakan masih hidup lagi. Dan sebenarnya kalau kita tengok riwayat-riwayat tadi bercanggah-canggah. Riwayat Israiliyat sendiri pun tak sama. Bahkan lebih banyak yang menyebutkan ia mati. Malakul maut mengambil nyawanya. Dan riwayat itu muttarib, saling bercanggah. Riwayat yang dikemukakan sebagai contoh ketiga itu menyebutkan Malakul maut sendiri yang menjadi sahabatnya. Sedangkan riwayat lain pula menyebutkan yang menjadi sahabatnya itu bukan Malakul maut, tapi malaikat yang lain. Macam-macamlah percanggahan itu. Ini semua menunjukkan kepalsuan cerita ini. Adapun tentang Nabi Isa itu saja. Kalau ada pun yang hidup. Jadi kita tak boleh kiaslah. Tak boleh kita kata Imam Mahdi hidup 1000 tahun lebih pun apa peliknya. Nabi Isa pun kamu percaya masih hidup. Kita tak boleh kias begitu. Ini perkara gaib. Kita hanya percaya apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis tentang perkara gaib. Adapun yang ada di dalam hadis-hadis maudhu' itu tak boleh dijadikan pegangan. Apalagi yang tidak ada di dalam hadis, seperti kepercayaan orang Syiah bahawa Imam Mahdi masih hidup sedangkan sudah 1000 tahun lebih umurnya. Kita tak boleh terima. Sebab apa? Itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Tak boleh kita kiaskan dengan Nabi Isa ni. Begitu juga dengan Nabi-Nabi lain, tak boleh kias. Sebab tentang mereka itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Jadi kita tak boleh terima sama ada Nabi Ilyas ke, Khadir ke, Idris ke, umur panjang itu tak boleh terima. Kita kena terima sebagaimana biasalah. Adapun Nabi Isa tu lain ceritanya. Sebab hadisnya banyak. Sampai ke peringkat mutawatir maknawi. Itu tinggi kedudukannya tu. Selain daripada itu Al-Quran pun ada sebut wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya. Jadi kematian Nabi Isa menunjukkan Nabi Isa tak mati lagi. Bila ahli kitab dia akan beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, Nabi, manusia apabila Nabi Isa itu turun. Adapun sekarang ni mereka tak percaya begitu. Berapa ramai orang Kristian yang percaya dia anak Tuhan. Tidak beriman dalam arti kata yang sebenarnya. Itu ayat itu menunjukkan Nabi Isa itu masih hidup. Sebab itu kita boleh terima. Ini saja yang dikecualikan. Kalau kita nak kata umur panjang pun, yang sebenarnya dia tidak terikat dengan alam bumi ni. Jadi kalau dia tidak terkesan dengan alam bumi ni pun masuk akal juga. Sebab itu dia tidak terjejas. Walaupun lama dah hidup, walaupun sampai di akhir zaman pun boleh hidup lagi, masuk akal. Sebab ia bukan berada di alam bumi. Adapun cerita Nabi Khadir itu hidup, dia hidup di bumi ni. Macam mana tidak terikat dengan alam bumi? Nabi Isa kita boleh terima. Satunya sebab ada dalam Quran tentang dia tu masih hidup dan belum mati lagi. Ada dalam hadis-hadis. Adapun Khadir ini tidak ada semuanya. Dan ia pula bukan diangkat ke langit. Itu sebab kita tak boleh terima. Begitulah caranya ya. Dalam memahami benda-benda macam ni. Tak boleh, walaupun banyak sekali pun riwayat, tapi kalau maudhu' mana boleh nak terima? Tak boleh terima. Tak boleh terima. Itulah secara ringkasnya perbincangan kita tentang usul ke-55 hari ini. Cuma saya tangguhkan perbincangan usul ke-55 ni contoh pertamanya, sebab contohnya itu terlalu panjang dan komentar juga tentunya agak panjang dan masa kita tidak mengizinkan untuk hari ini. Kita tangguh dulu setakat itu. Jadi kira-kiranya habis dah, tapi oleh kerana contoh yang pertama tu belum kita bincangkan lagi, ada sedikit lagi lah tentang perbincangan berhubung dengan Khadir ini. Berhubung dengan Khadir alaihi salam. Setakat itulah dulu untuk
kuliah kita 99 usul hari ini. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini nak bincang ataupun nak bertanya mana-mana yang timbul kemuskilan, sama ada tentang pelajaran yang pertama, kuliah yang pertama tadi, atau yang baru kita bincang sekejap tadi, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa? Saya Abdul Aziz dari Pulau Pinang. Ya, silakan. Untuk kuliah yang kedua ni Maulana, Ya. Maulana telah sebutkan tiada seorang pun Nabi yang masih hidup kecuali Nabi Isa. Ya. Bagaimana nak kaitkan dengan Isra' Mi'raj ataupun Mi'raj Nabi Muhammad yang melepasi lapisan langit ketujuh, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan semua penjaga pintu langit yang terdiri daripada Nabi-Nabi. Ya. Adakah itu kisah Israeliat ataupun Nabi-Nabi itu hidup pada keadaan ataupun tempat yang berbeza daripada manusia? Boleh Maulana komen? Terima kasih. Itulah maksudnya yang kedua tadi. Itu yang betul. Itu tidak termasuk dalam Israeliat, itu termasuk dalam hadis yang sahih. Memang dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain pun ada sebut tentang itu. Tapi alam itu bukan alam bumi ni, alam biasa ni. Alam itu alam ruh, alam arwah. Dalam arwah boleh berlaku perkara-perkara seperti itu, tidak ada yang pelik. Yang kita dakwakan hidup ni, hidup dengan jasad tubuh kita biasa ni. Alam musyahadah. Itu yang dimaksudkan. Adapun Nabi Isa tu memang belum diambil nyawanya lagi. Allah SWT angkat dia ke langit. Dan dia akan turun. Nabi-Nabi yang lain tak ada disebutkan begitu. Apa yang ditemui oleh Nabi itu ialah di alam ruh, bukan di alam biasa ni. Alam ruh ni sebelum kita wujud ni pun sudah ada dah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Allah SWT dah tanya kita ni manusia semua ni, kamu mengaku ke aku ni Tuhan kamu? Mereka jawab bala. Bahkan itu bila alam ruh, alam arwah, alam zar, alam zuriat dipanggil. Alam tu sebelum wujud kita, tubuh kita lagi sudah ada dah. Dan Nabi Adam dalam hadis digambarkan dia tengok macam asap begitu, debu begitu berterbangan di sebelah kanan. Dia gembira. Apa gembira? Apa sebab? Dia tengok anak cucu dia yang baik-baik, yang ahli syurga. Dia nampak. Itu semua alam zar. Dipanggil alam zar. Dia tengok sebelah kiri pula dia menangis. Dia itu gambaran yang Allah SWT berikan kepada Nabi Adam tentang anak cucunya yang derhaka, ahli maksiat, yang kafir, yang akan masuk neraka. Itu semua cerita tentang alam zar atau alam arwah. Perkara seperti itu memang banyak tersebut di dalam hadis-hadis. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khair Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, saya Abdul Basir di Subang. Ya. Saya tanya tentang Al-Mustadrak Al-Hakim ni. Selalunya Maulana mengistilahkan macam Mustadrak Al-Hakim ni mutasahil. Selalunya banyaklah di surau-surau akan menggunakan riwayat Al-Hakim ni lah membawa berkata. Dalam kitab hadis pun kata benda ni Al-Hakim kata sahih. Lepas tu dia akan bawa dalil ni. Kebanyakan ustaz-ustaz asatizah juga akan bawa kisah-kisah macam ni lah. Contoh Nabi Khidir ni lah. Dan saya pernah dengar dululah daripada arwah orang tua saya menceritakan yang kita baca malam hari ni lah Maulana, tentang Nabi Idris dibawa oleh Malakul Maut tengok syurga, tengok syurga, dan cerita Nur Muhammad sekali. Boleh Maulana terangkan sikit tentang mutasahib, contoh yang itu salah satu contoh mutasahil itu. Dia terlalu mudah-mudah. Bermudah-mudah. Dia terlalu bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Sehingga macam kita sebut tadi kan, Imam Zahabi kata dia tidak sangka kejahilan, sampai dia sebut kejahilan hakim tu, padahal dia orang alim, dia memang tokoh hadis juga. Kejahilan boleh mendorong dia sampai mensahihkan hadis seperti ini. Sebab bagi dia sangat jelas hadis itu. Maudhu'nya. Kalau dinilai dari sudut dirayah,
Kalau dia ni ada sudut riwayat pun ada dalam sanad dia tu. Orang-orang yang disebutkan tadi, macam mana dia boleh katakan sahih hadis seperti itu? Inilah salah satu contoh mutasahilnya, yang ini bermudah-mudahnya. Mudah nak kata sesuatu hadis itu sahih. Dengan sebab itu para ulama tidak mengiktiraf apa yang dikatakan sahih oleh hakim semata-mata. Bahkan kita kena tengok juga apa orang lain kata, terutamanya Imam Zahabi. Sebab Imam Zahabi macam dia tapislah hadis-hadis yang ada di dalam kitab Mustadrak itu. Tak boleh sama sekali, paling tidak kita tidak merujuk kepada talkhis Al-Mustadrak oleh Imam Zahabi itu. Yang sebaik-baiknya kita kena, selain daripada kitab tu, kita rujuk kitab-kitab lain lagi, kena rujuk juga, kena tengok pendapat orang lain. Jangan pakai yang dia saja. Kalau pakai yang dia saja jadi macam tadi lah. Bukan seorang dua yang kata maudhu'. Dia saja yang kata sahih. Dia saja yang kata sahih. Itulah terlalu mutasahil. Imam Tirmizi pun dia termasuk dalam mutasahil juga, tapi tidaklah sampai ke peringkat hakim tu. Hakim tu memang teruk sangat. Walaupun dia seorang tokoh, dia tu guru kepada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi yang masyhur itu. Imam Baihaqi sendiri kata hadis itu dhaif sangat. Tak boleh nak pakai. Walaupun Imam Baihaqi ada sebut dalam Dalail Nubuwah dia, tapi dia tetap tahu, dia tetap pakai kaedah hadis. Itu maknanya sekadar sebut begitu saja. Nak kita buat pegangan tak boleh. Untuk perbandingan, untuk kita buat contoh bagaimana hadis Israiliyat ini, macam mana contohnya, bolehlah kemukakan. Sekadar tu saja. Macam kita nak bincang hari ni, kita kemukakanlah. Tapi dengan disertakan dapat pandangan-pandangan ulama tentangnya. Jangan sekali-kali bermudah-mudah. Sebab apa, dia banyak perkara akan timbul lah kalau kita bermudah-mudah. Begitulah. Sekadar tu dulu. Wallahu a'lam.